organisasi perniagaan, jadi dia tidak nak buat untung. Tapi kalau tak nak buat untung, dia nak buat apa? Dia nak bagi sebenarnya, dia beri kemudahan kepada ahli. Contoh macam kelab tenis. Takkan orang nak buat gelanggang tenis kat belakang rumah. Berapa banyak, kalaupun dia boleh buat, takkan nak main seorang-seorang. Sebab tu, kelab ni akan bagi kemudahan. Selain daripada kemudahan, kelab juga dia akan beri kebajikan, bantuan kebajikan kepada ahli-ahli dia. Alright, ini intro lah, bilang kurang. Okay, walaupun kelab ni bukan organisasi perniagaan, tetapi tetap ada duit. Dia tetap melibatkan duit masuk dan keluar. Awak pun dah buat kan, kertas 3, ada duit masuk, yuran, ada terima jualan, ada terima sewaan gelanggang dan sebagainya. Itu ada duit masuk. Dan ada juga duit keluar, bayar upah, bayar gaji kan. Bayar apa lagi? Bayar sewa, bayar kadar bayaran. So ada duit keluar. So bila ada duit keluar dan masuk, melibatkan duit, kita kena buat account. Nak tak nak kena buat account. Okay? Alright. So, bila melibatkan duit, tetap kena sediakan penyata kewangan. Penyata kewangan ada berapa? Yang kita dah belajar selama ni, ada 2 kan? APUR, akaun perdagangan dan untung rugi. Kemudian kita ada penyata kedudukan kewangan. Alright. Untuk kelab ni dia lain sikit. Yang pertama, dia kena ada akaun penerimaan dan pembayaran. Ni dekat dalam kertas 3 kita dah buat kan hari tu kan. Duit masuk dan duit keluar. Untuk kelab kita panggil dia akaun penerimaan dan pembayaran. Tapi untuk organisasi perniagaan kita dah belajar sebelum ni, dia adalah buku tunai. So nama dia je lain. Cara nak buat sama. Debit duit masuk, kredit duit keluar. Okay. Yang kedua, kita kena sediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan. Ini akaun baru ni. Nama baru ni. Sebelum ini, dia dikenali sebagai APUR. Untuk organisasi perniagaan yang kita buat milikan tunggal, kita buat perkongsian, dia adalah APUR. So untuk kelab, kita tukar nama dia. Nama dia ialah penyata pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Alright. Yang ketiga, kita kena buat penyata kedudukan kewangan. Macam sebelum ni juga, untuk organisasi perniagaan, kita kena buat juga penyata kedudukan kewangan. Alright. Okay. So, untuk kita jawab soalan-soalan ni, kita kena ada, yang pertama kita kena analisis soalan dulu. Cuba tengok soalan. Ni soalan. Kan, soalan 3. So, tengok, baca daripada atas, ada tulis kat situ, Kelab Putera Puteri Taman Bukit Indah. So, kita dah dapat. Ini ialah soalan kelab. Kita tahu dah. Okay. Kemudian, soalan akan ada bagi kita 3 maklumat ni. Dia mesti bagi. Yang pertama, maklumat awal dan akhir tahun. Iaitu baki awal dan baki akhir tahun. Dekat soalan tu yang dekat atas tu. Tak apa tu kat sini. Ni. Yang kat atas tu kan. 1 Januari ni semua ialah baki awal. Baki awal apa? Asset dan liability. So kita kena kenal lah mana asset dan liability ni. Yang kat tepi ni. Ini sebab tu saya cakap daripada awal-awal saya tempat dulu penting untuk kita kenal item. Tak kenal item, masalah. Okey, di 30 Disember ni ialah maklumat-maklumat akhir tahun. Maklumat aset dan maklumat liability pada akhir tahun. Alright, yang kedua. Dekat soalan mesti ada maklumat penerimaan pembayaran. Duit masuk dan duit keluar. Ini akaun penerimaan dan pembayaran. Dan kita, untuk kertas 3 kita dah buat dah benda ni. Maklumat awal tahun, akhir tahun, soalan ada bagi. Awal tahun, akhir tahun. Akaun penerimaan dan pembayaran kita kena buat. Tapi untuk soalan perpesaan, biasanya kita tak payah buat benda ni. Soalan dah bagi. Dekat soalan, mana dia akaun penerimaan dan pembayaran? Ini dia. Dekat soalan tu ada kolom penerimaan, ada kolom pembayaran. Penerimaan ni ialah duit masuk, pembayaran ialah duit keluar. Kita kena kenal soalan dululah. Dan yang ketiga akan ada maklumat tambahan di soalan. Maklumat tambahan ni yang kertas 3 yang kita buat perarasan tu kan. Susut nilai, kena kira PHR, ada belum terima, belum bayar dan sebagainya, ada pembetulan kesilapan. Ini semua perarasan.
Tapi untuk soalan peperiksaan biasanya dia bagilah. Untuk contoh maklumat ni dia bagi ni. Maklumat tambahan. Ada 4 maklumat tambahan. Inilah perarasan-perarasan yang kita kena buat. Inilah maklumat-maklumat yang kita kena ambil kira masa kita nak sediakan, nak jawab soalan ini. Alright. Okay. Kemudian kita kena jaga juga masa kita lah. So ni tak apalah. Masa ni untuk peperiksaan lah nanti. Tapi untuk video ini saya nak terangkan cara nak buat dia. Okey, masa ini dia awak akan dapat kuasai dia bila awak faham apa awak buat. Itu penting. Alright. Yang kedua, kita kena sediakan ruangan jawapan. Sebelum ni pun saya buat benda yang sama dengan awak kat kelas. Jawab soalan, sediakan ruangan jawapan. Jangan baca soalan tapi cari maklumat apa yang kita perlukan daripada soalan. Untuk tahu maklumat apa yang kita perlukan, kita kena faham lah apa kita buat. So sekarang kita nak faham. So, akaun utama yang kita kena sediakan ialah akaun pendapatan dan perbelanjaan dan juga penyata kedudukan kewangan. Walaupun soalan dia minta, tengok apa soalan minta, tengok. Anda dikendaki menyediakan akaun yuran, akaun kawanan belum bayar, akaun perdagangan, akaun pendapatan dan perbelanjaan, penyata kedudukan kewangan. So, A, B, C ni, ini bukan akaun utama. Tetapi masa kita nak buat akaun utama iaitu D dengan E ni, akaun pendapatan dan perbelanjaan dan juga penyata kedudukan kewangan, masa kita nak buat ni, secara automatiknya kita kena buat ABC ni. Jadi kita kena sediakan ruangan ni dulu. Akaun pendapatan dan perbelanjaan dan penyata kedudukan kewangan. Alright. Allah. Kemudian kita sediakan ruangan jalan kerja. Ini akaun-akaun tambahan lain yang kita nak kena buat tu, kita sediakan ruangan. Dan kemudian mula menjawab rujuk soalan 3 yang saya bagi tu. So apa yang saya nak awak buat sekarang ni, aspek yang pertama, sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Buat kolom, buat bentuk penyata. Okay. Dan helaian kedua, buat PKK ke kolom. Dan selain itu lagi akaun tambah ni kedua. Okey. Alright. So sekali kita sediakan, awak sediakan tadi akaun pendapatan perbelanjaan. So ini dia akaun pendapatan perbelanjaan bagi tahun berakhir. Tengok soalan. Kalau soalan ni bagi tahun berakhir bila? Bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Tulis. Buat 2 kolom. Tujuan disediakan akaun pendapatan perbelanjaan ni kira lebihan atau kurangan. Kalau kita buat apur, lebihan ni untung bersih, kurangan dan rugi bersih. Disebabkan kelab bukan nak untung, dia bukan organisasi perniagaan. Cikgu tak clear. Tak, sekat-sekat. Sekat-sekat Alamak. Bila tu sekat-sekat ni? Dah okey. Dah okey lah? Dah. Okey. Okey, kalau ada masalah ni beritahu unmute, lepas tu beritahu. Sebab saya tak dengar awak ni. Okey? Okey. Alright. Alright, semula PNP ini short form lah, kita panggil PNP lah. Nama dia lah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dia sama macam apur. Untuk perniagaan, apur kira untung. Tapi untuk kelab, kita tak buat untung. Jadi kita panggil lebihan atau kurangan. Boleh? So, formula dia, senang je. Nak tahu lebihan atau kurangan, formula ialah pendapatan tolak perbelanjaan. Kalau pendapatan lebih besar daripada perbelanjaan, kita akan dapat
lebihan. Kalau perbelanjaan lagi besar daripada pendapatan ataupun kita kira kat bawah nanti jawapan negatif, dia adalah kurangan ataupun rugi kalau perniagaan. Boleh? Alright. So, ini formula dia. Macam mana kita nak dapat maklumat tentang pendapatan ni? So, pendapatan, kita fokus dekat penerimaan. So, tengok soalan, dekat mana penerimaan? Tu yang ada tu, ringkasan buku tunai kelab. Ada penerimaan, ada semua penerimaan tu. Nampak tak penerimaan? Ini semua penerimaan. So, kita akan cari dekat ni. Semua yang berkaitan, yang bukan aset. Kalau penerimaan ini, aset, kita tak masukkan. Aset dengan liability bukan dekat liability dekat PAK. Kita boleh tengok satu persatu. Clear tak? Cikgu sekat. Ada soalan dulu je. Sekat ke? Sekat. Aku mak tak mungkin dah Google Meet ni. Kita tak tahu nak tak tersekat. Perbelanjaan, cari dekat mana maklumat perbelanjaan, kita cari dekat maklumat pembayaran. Okay. So kita tengok, first kali kita nak, daripada formula ni kita kena senaraikan pendapatan kita dulu. So awak tulis pendapatan garis. Ni kepada tajuk. Ni kepada tajuk. Ada yang tak mute ni. Jadi kena mute. Okay. Alright. So kita tengok dekat penerimaan. First kali kita nampak apa tu? Yuran kan? Tapi ada banyak tu. Yuran. Ada yuran. So pendapatan yang pertama kita selesaikan. Okay, first kali pendapatan ni ialah penerimaan hasil saja. Hasil ni pendek cerita bukan aset. Kalau ada aset dekat situ, dia adalah bukan penerimaan hasil. Kita takkan masukkan dekat pendapatan ni. So, yang pertama yuran. Yuran ini ialah hasil. Sebab aktiviti kelab memang nak kenakan yuran bulanan. So, itu hasil kelab. Tapi masalahnya ada banyak sangat hasil ni. Cuba tengok daripada atas tu. Ada yuran belum terima. Ada yuran belum terperoleh. Kan? Lepas tu, dekat penerimaan tu ada yuran tahun 2017, ada yuran tahun 2018, ada yuran tahun 2019. Lepas tu dekat maklumat bawah tu ada yuran tidak dapat dikutip pula. So ada banyak sangat yuran. Jadi kita kena selesaikan dulu dengan buka akaun yuran. Inilah akaun tambahan yang awak kena buat dekat helaian yang seterusnya tu. Kita kena buka akaun yuran. So buat dulu garisan akaun yuran. Buat kolom. Alright. So dah buat dah? Okay, letak tajuk akaun yuran. So yuran ini dia adalah akaun hasil. Jadi tingkap yang kita belajar tu hasil mesti kredit. Dia punya sifat dia kredit. So cara nak buat dia, kita first kali kita masukkan maklumat bank atau tunai, iaitu maklumat yang yuran yang kita dah terima pada tahun ini. Yuran yang kita dah terima. So, yuran yang terima ni nak tengok kat mana? Tengok dekat penerimaan.
Ada yuran 2017, ada yuran 2018, ada yuran 2019. Apa beza ni? Okey, sekarang ni tahun yang kita tengah buat ialah tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 kita ada terima yuran tahun punya. Maknanya tahun lepas ada orang bagi dia pada tahun ni. Itu yuran 2017. Yuran tahun 2018 pula, yuran tahun ni yang kita tadi. Dan yuran tahun 2019 ialah yuran tahun depan. Tapi ada orang yang baik hati dia bayar tahun ni. Tak Ini jelas maksud tu. dia. Cikgu sangkut, cikgu sangkut. Alamak. Dari mana-mana sangkut ni? Daripada Okey. pada awal cerita. Daripada awal. Ya betul. Okey, yuran. First kali kita yuran kita terima. Yuran kita terima sepanjang tahun tu. Dekat penerimaan tu 3 jenis, 3 tahun yuran yang kita terima pada tahun ini. 2017, 2018, 2019. Okay. So 3 ni ialah yuran yang kita dah terima. So kita So kita rekodkan penerimaan ni. Tambahkan 33. 650. Ulang balik. Balik Okey, maklumat pertama kita nak masukkan yuran ialah maklumat yang kita telah terima. Maklumat yuran yang kita dah terima. So yang kita dah terima dia ada dekat dalam penerimaan. Tambahkan 33 yuran tahun 2017, yuran 2018, yuran 2019. So 2017 tu ialah yuran tahun lepas. Tapi tahun ni baru dibayar. So kita terima tahun ni. Yuran tahun 2018 ialah yuran tahun Cikgu. yang kita terima. Sekat cikgu. Dekat Macam mana Selalu dekat ke? Dari yang bank tunai tu. Tak Soalnya cikgu macam ada elektrik. Kalau macam gini dengar tak? Dengar tak? Dengar.
Guys, dengar tak? Dengar. Yeah. Dengar. Sorry. Biasalah, teknologi kadang-kadang menyusahkan. Jom saya share balik. Dah tak ada kan? Ada tak lagi yang saya share tadi? Ada. Tak ada kan? Okay, kejap. Okay, nampak tak? Okay, boleh tak? Dah okey dah. Alright. So, first kali kita masuk semula kita akan rekod jumlah yang kita dah terima. Yuran yang kita dah terima. Yuran ahli saja yuran pertandingan, yuran masuk tu semua bukan. Yuran ahli sahaja. So, ini kita dapat dan kita tambahkan tiga-tiga tu. 2017, 2018, 2019. Kita dapatlah ni 8130. Clear? Clear? Alright. So, next kita akan masukkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan yuran. Kita tengok daripada tengok dekat atas tu. Ada yuran belum terima. 1 Januari, awal tahun 700. Yuran belum terima 250. So, dulu saya ada ajar bawah bank ialah yang belum. Okay. So, bawah bank ni dia akan jadi belum terima akhir sebelah kredit. Sebelah debit, kalau sini akhir, awal dia akan cross ke atas. Ini belum terima awal. Okay. So, sini akan jadi belum terperoleh awal. Sini akan jadi belum terperoleh akhir. So, kita masukkan dulu yuran belum terima awal dekat mana? Akhir dulu Yuran belum terima akhir. Yang mana yuran belum terima akhir, tengok dekat atas ada yuran belum terima kan dekat soalan. Pada akhir tahun 30 Disember. So, ini 250. Ni akhir, ni belum terima akhir, sini akan jadi belum terima awal. So, kalau sini belum terima awal, sini akan jadi belum terperoleh awal. Kalau sini belum terperoleh awal, belum terperoleh akhir, dia cross. Okay. So, kita cari daripada soalan. Apa yang ada? Dekat soalan, maklumat dekat apa tu, Januari dengan Disember yang ke atas sekali soalan tu, ada yuran belum terima. So, awal ada 700, masukkan kat situ 700. Akhir ada 200,5, so masukkan dekat akhir 200,5. Kemudian ada yuran belum terperoleh, ada awal je. So yang inilah dekat awal sini. Yuran belum terperoleh akhir, dia letak tanda soal, kita pun tak tahu.
Okay. So biarkan dulu, kita masukkan maklumat yang kita nampak je dulu. So kita scroll lagi ke bawah, mana lagi maklumat tentang yuran. Okay, dekat maklumat tambahan. Nampak? Dia kata ada yuran yang tidak dapat dikutip untuk tahun 2017. Dianggap sebagai yuran lapuk. So berapa yuran lapuk? Macam ni kita nak tahu yuran lapuk. Okay, cara dia kita tengok. Pada Januari awal tahun ni ada 700 ni orang-orang yang belum bayar lagi yuran dia tahun lepas. 700 ni tahun lepas dia belum bayar. Tahun 2017 dia belum bayar. Di maklumat penerimaan kita tengok adanya yuran tahun 2017. Daripada 700 orang yang tak bayar tahun lepas, 650 orang bayar. 650 orang bayar. So maknanya yang tak bayar lagi 50 ringgit. Ada 50 ringgit lagi yang belum kita terima. So kita akan rekod yuran belum terperoleh. Sekejap kita akan rekod sebagai yuran lapuk tu 50. Nampak tak? Yuran belum terperoleh pula ialah yuran belum terperoleh akhir ni tahun depan punya yuran tapi orang dah bayar tahun ini. So kat mana kita nak tahu? Dekat penerimaan tu juga ada yuran tahun 2019 280. Ini terlebih terima untuk tahun ini. So dia akan jadi yuran belum terperoleh akhir 280 kat sini. Okay. So saya ulang balik. Mula-mula kita masukkan berapa kita dapat kutip. Tak kira lah untuk tahun berapa, tahun bila. Jumlah yang kita dapat kutip. Ini kita tengok dekat penerimaan. Tahun 2017, 650. Tahun 2018, 7,200. Tahun 2019, 280. Kita jumlahkan, kita dapat 8130. Kemudian kita kena faham bawah bank ialah belum terima akhir. So belum terima awal, dia akan cross ke atas sebelah debit. Kalau sini belum terima awal, dia cross ke sebelah kredit, jadi belum terperoleh awal. Belum terperoleh awal, dia cross ke bawah jadi HB, dia adalah belum terperoleh akhir. So belum terima ni tak dapat lagi, belum terperoleh terlebih terima. Terima untuk tahun yang akan datang. Okay. So kita cari maklumat daripada atas, dekat atas, ada yuran belum terima awal dan yuran belum terima akhir. So yang awal kita letak dekat awal lah, BB. Yang akhir kita letak dekat HB, cross. Kemudian ada maklumat yuran belum terperoleh awal. So awal, yuran belum terperoleh awal, dekat kredit atas sekali. Okay. Yuran belum terperoleh akhir, dekat maklumat kita terima dia letak tanda soal. Tapi sebenarnya ini ialah yuran tahun depan. So kita nak cari dekat penerimaan. Dekat penerimaan tu ada maklumat yuran tahun 2019. Ini tahun depan punya yuran yang kita tak patut terima tahun ini. So dia akan jadi belum terperoleh akhir kat sini. So tak ada apa yang boleh berada di atas BB. BB mesti atas sekali. Tak ada apa yang boleh berada di bawah HB. HB mesti bawah sekali. Kemudian dekat maklumat tambahan dia kata ada yuran yang tidak dapat dikutip untuk tahun 2017 dianggap sebagai yuran lapuk. Yuran lapuk. Tak boleh kutip. Okay. So macam ni kita nak kira dia, kita tengoklah tahun lepas ni yang tak dapat kutip, yang belum terima ni 700 ni. Kan? Kemudian dekat maklumat penerimaan kita ada terima yuran tahun 2017 650. Jadi perbezaan dia itu ialah yuran lapuk. Ini yang tak dapat kutip. So semua maklumat tentang yuran kita dah masuk. So awak potong, yang dah ambil potong. Ingat skill dah ambil potong ni tetap kita kena pakai dekat sini. Yang dah ambil semua potong.
So kalau kita scan balik soalan, tak ada pun maklumat tentang yuran ni. Yuran pertandingan lain tau. Yuran pertandingan bukan yuran ahli. Ini sebab kelab dia buat pertandingan, orang bayar yuran. Itu bukan yuran ahli. Yuran ahli ni yuran bulanan yang orang bayar. Okay, bila semua maklumat dah masuk. Yang baki HB belum terperinci akhir macam mana weh? Macam dapat? Macam dapat 280 ni? Okay. Kita kena faham dulu apa maksud belum terperoleh. Apa maksud belum terperoleh? Belum terperoleh ialah kita terlebih terima, betul? Betul. Okay. Tahun yang kita tengah buat tahun bila ni? 2018. 2018. So yang kita terlebih terima ialah semua yuran-yuran yang tahun 2019. So berapa banyak yuran tahun 2019 kita dah terima? 280. Yes, itu kat situ kita letak 280. Okay, clear? Ada soalan lagi? Ada. Alright, so bila semua maklumat tentang yuran ni kita dah masukkan, kita kena imbangkan. Macam biasalah, imbangkan. Bila kita imbangkan, kita akan dapat angka pengimbang dia dekat sini. Sebelah debit yang tak cukup. Dan angka pengimbang ni ialah yuran yang sepatutnya kita terima. Dan ini kita akan hantar ke pendapatan dan perbelanjaan. Ini yang sepatutnya kita hantar ke pendapatan dan perbelanjaan. Dan baki ni tadi, baki-baki ni, baki HB ni akan jadi baki BB dan baki ini akan pergi ke PKK. Dia akan pergi ke PKK. Semua akaun yang berbaki pergi ke PKK nanti. Masa nak buat PKK lah. Okay, tapi untuk yang ini akaun yuran kita buat, kita nak tahu ni je. Yang nak hantar ke pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so tadi yuran kita dah kira, dah buat akaun yuran kan? Kita masukkanlah yang kita dapat angka pengimbang tu tadi ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Alright, so yuran dah selesai, kita tengok lagi. Bawah yuran tu apa lagi? Yuran pertandingan memasak. Biasanya pertandingan-pertandingan ni kan, kita kena tengok, kita kena kirakan berapa sebenarnya net yang kita akan dapat. So awak tengok dekat penerimaan ada yuran pertandingan masak. Dekat pembayaran ada belanja pertandingan masak. So ada hasil, ada belanja. Kan? Jadi kita terus masukkan dia, kirakan terus untung ke rugi. Terus masukkan kat sini. Hasil tolak belanja. So yang kita dapat 3,550. Yang kita kena keluarkan sebagai belanja pertandingan ialah 1,800. So kita akan ada untung pertandingan memasak. $1,750. Ni tak payah buat pengiraan, just kira, tolakkan terus. Kalau macam kertas 3 kita, pertandingan futsal lah kan, ada pertandingan futsal, ada belanja pertandingan. Nanti kita tolakkan lah untuk dapat untung dia. Okay, next.
kutipan hari pesta amal. So, kutipan hari pesta amal ni, okay, kalau kita tengok dekat maklumat tambahan, dia ada cakap tu, lebihan kutipan pesta amal akan digunakan untuk membina gelanggang futsal. So, kalau hasil-hasil yang melibatkan aset, ni kan membina gelanggang futsal. Gelanggang kan aset kan? Jadi, dia tak akan masuk kat sini. Dia dekat PKK. Semua yang berkaitan dengan aset dekat PKK. Sebab tu bila kita nak decide ini hasil ke tak, kita kena scan soalan dekat atas bawah. Ada tak maklumat lain berkaitan dengan dia? Clear? Alright, lepas hari pesta amal tu, hari pesta amal nanti kita selesaikan masa kita buat PKK. Lepas tu ada hasil kedai dobi. Hasil kedai dobi. Jadi, kadang-kadang kelab ni dia buat perniagaan tau. Macam kelab futsal kita, yang kita buat kertas 3 tu, dia buat perniagaan apa? Dia jual, apa tu, jualan kios kan. Dia buka kedai, jual air mineral lah, air isotonik lah. Sama juga dengan kelab putera-puteri ni. Dia ada buat kedai dobi. Nak tahu ada berniaga ke tak, kita cari dekat maklumat dekat atas. Dekat maklumat sini, ada tak maklumat inventory kedai dobi. Kalau ada inventory kedai dobi, ada kedai-kedai ni, maknanya kita kena buat pengiran untung untuk dia, untuk kedai tu. Okay. So kalau awak tengok daripada soalan, scan daripada atas, first kali awak jumpa akaun belum bayar kedai dobi. Kemudian awak jumpa inventory kedai dobi. Lepas tu dekat penerimaan awak jumpa hasil kedai dobi. Kemudian dekat pembayaran awak jumpa belian kedai dobi. Lepas tu ada jumpa lagi akaun belum bayar kedai dobi. Upah kedai dobi. Dekat maklumat tambahan pun ada 60% kadar bayar ialah untuk kedai dobi. So ada banyak sangat maklumat kedai dobi ni, maknanya dia ada buat perniagaan. Dan bila dia ada buat perniagaan, dia ada dapat untung. Jadi kita kena sediakan, kirakan untung kedai dobi ni dengan kita buka kedai dobi, akaun kedai dobi. So kita kena buka akaun perdagangan jugalah. Macam akaun perdagangan sebelum ni. So ini ialah akaun tambahan juga yang kita kena buat. So awak sediakan ruangan dulu, akaun perdagangan. Tajuk dia ialah akaun perdagangan kedai dobi bagi tahun berakhir sekian. Ini bukan akaun utama. Akaun utama yang kita tengah buat tadi ialah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tapi untuk kita nak buat akaun tu, kita kena buat juga akaun perdagangan kedai dobi. Sebab dia ada buat perniagaan kedai dobi. Untuk kita tahu kita kena buat akaun perdagangan ke tak, kita cek mesti ada maklumat inventory. Tips dia kita cari, ada inventory ya. Kemudian ada juga maklumat ABT atau ABB. Kalau ada je ABT, ada je ABB, memang kena buka akaun perdagangan. Tapi nama dia lain. Kalau dulu kita buat akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir, tapi disebabkan ini kelab, dia bukan nak buat untung pun, tapi dia sediakan perkhidmatan ini untuk apa tu, untuk ahli-ahli. Mungkin ahli kelab putera ni nak basuh baju ke apa, dia ada kelab apa ni, saya pun tak pasti. Jadi dia sediakan perkhidmatan dobi tu untuk ahli dia. So dia buat untung sikit. So kita simplifykan nama akaun perdagangan tu jadi akaun perdagangan kedai dobi. Kalau kertas 3, akaun perdagangan kedai kios minuman. Macam tu. Kalau dia ada jual cenderahati, akaun perdagangan kedai cenderahati. Macam tu. Tajuk dia jadi lain sikit. Boleh? Ada masalah gangguan suara? Hui, berasak. Nampak saya ke?
Ingatkan dah tutup lah. Sorry. Asal saya tak nampak saya. Okey, so kalau perdagangan kita mula dengan apa? Jualan kan? Sama jugalah. Tapi ini dia tak jual. Dia tak jual barang tapi dia kutip hasil. Hasil kedai dobi. Orang nak basuh baju kena bayar duit. Dia tak jual baju tu pun. Dia jual perkhidmatan, jadi kita panggil hasil kedai dobi. So bila kita nak tentukan hasil kedai dobi ni, kita kena check tunai, kredit. Ni tak ada hutang ataupun ada tak kita jual secara hutang. Okay. Nak check yang tunai, hasil tunai kita check dekat penerimaan. Tengok dekat penerimaan. Tu kan hasil kedai dobi kan. Ini ialah hasil tunai. Kalau nak check ada tak hasil kedai dobi ni kredit, secara hutang, cari ada tak ABT. So kita tengok dekat atas ada tak ABT. Tak ada ABT kan? Jadi maknanya semua hasil kedai dobi ialah secara tunai. So kita ambil terus 28460 tu sebagai jumlah hasil kita kat sini. Kalau ada ABT, kena buka akaun kawalan belum terima. Tapi disebabkan soalan ni tak ada ABT, jadi ini je lah hasil dia. Hasil secara tunai, tak ada hutang-hutang. Guna khidmat dobi, terus bayar. So kita terus rekod sebagai penerimaan. Clear? So kalau kau perdagangan sebelum ni lepas jualan, ada pulangan jualan kan? So cari, scan soalan, ada tak pulangan jualan? Awak jumpa kat mana-mana? Ada tak pulangan jualan? Tak ada. So ini je lah. So next je lah, tolak kos jualan kan? Kos jualan mula dengan inventory awal kedai dobi. Jualan tolak kos jualan. Kos jualan formula ialah inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. So sekarang kita dekat inventory awal. So kat mana nak cari inventory awal? Tu dekat maklumat atas tu, awal tahun tu. Kan? Inventory kedai dobi 1 Januari 1900. Masukkan kat situ. Okay. Lepas inventory awal, belian. Belian kedai dobi pun sama macam tadi juga. Mungkin ada belian secara tunai dan mungkin ada belian secara kredit. Belian secara tunai kita cari dekat pembayaran. Cuba tengok kat pembayaran. Ada tak belian kedai dobi? Ada kan? 1,200. So masukkan. Gantikan tunai ni dengan 1,200. Itu ialah tunai kita. Dan cek dekat soalan ada tak belian kredit. Belian kredit nak tahu, kita cek ada tak ABB. Ada tak akaun belum bayar? So daripada soalan kita scan, kita nampak akaun belum bayar kedai dobi. Ada banyak maklumat tu. Ada awal, ada akhir, ada belayar. Dekat pembayaran. So bila ada belian kredit, ada ABB, kita kena buka akaun kawalan belum bayar. Ini pun ialah akaun tambahan yang kita kena buat. Tinggalkan kejap awak punya akaun perdagangan tu, keluar, buat dulu akaun kawalan belum bayar. Guys, awak nampak saya tak? Tak nampak kan? Nampak cikgu. Macam mana saya boleh tak nampak korang boleh nampak saya ni? Tutup ni. Cikgu tak off kamera. Saya tak off kamera. Macam nak off? Cikgu ke bawah kan apa penunjuk tu, dia ada tunjuk kat bawah tu.
Turn Mana? off camera. Cikgu nak tengok kita orang ke? Saya tak nampak korang. Korang nampak. Tak apalah. Okey lah tu. Jadi saya tak dalam malu sangat. Okey dah. Setakat ni okey? Setakat ni okey? Okay. Boleh. Alright. So tengok. Tadi awak tengah buat pendapatan dan perbelanjaan. Awak tinggalkan kejap, awak buat perdagangan. Tengah-tengah buat perdagangan, kena tinggalkan kejap, buat akaun kawalan belum bayar pula. Dia dah banyak step. Sebab tu saya suruh sediakan semua ruangan tu tadi. Boleh? Alright, kita masuk akaun kawalan belum bayar. Tengok step dia. Ini kita dah buat banyak kali, tak apa kita ulang lagi. First kali masukkan baki awal dengan baki akhir. So akaun kawalan belum bayar ni ialah liability. So liability dia mesti berbaki kredit. Baki BB dia mesti sebelah kredit. Situ. Masukkan baki BB dia. Mana baki BB dia? Dekat 1 Januari. Akaun belum bayar kedai Adobe 1,400. Masukkan. BB dengan HB mesti cross. So HB ialah baki akhir. Tengok dekat 31 Disember. Akaun belum bayar kedai Adobe 1,160. Next. So potong kan, dah masuk potong. Next, kita cari lagi yang berkaitan dengan ABB. Maklumat penting yang kedua ialah berapa kita dah bayar ke ABB. Pembayaran akan mengurangkan hutang. Tadi hutang kita 1,400, bila kita bayar berkurangan lah, kita akan debitkan lah. So pembayaran ni kita cari dekat pembayaran lah. Nampak tak pembayaran? Akaun belum bayar kedai Adobe 13,560. Inilah jumlah kita bayar dia. Situ. Bayar. Debit kan. Potong dah masuk. Cari lagi. Ada tak maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan ABB? Contoh, pulangan belian ke? Ada tak? Diskaun diterima ke? Tak ada kan? Tak ada. Dan biasanya kalau soalan kelab, memang yang simple je. Sebab dia nak tanya lebih kepada akaun pendapatan dan perbelanjaan tadi yang kita tengah buat tadi, akaun utama tu. So tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Next ialah kita, ada diskaun diterima? Tak ada diskaun diterima. Kalau ada dekat sini. Pulangan belian, pindahan, angkutan dikenakan, faedah dikenakan. Ini item-item yang kemungkinan. Sebelah debit ni semua yang mengurangkan hutang. Diskaun diterima, kuranglah hutang kita. Bila kita pulang, kuranglah hutang. Bila ada pindahan, kuranglah. Ini kontra. Angkutan dikenakan. Kalau ABB kita kenakan kita angkutan, bertambahlah hutang kita. Kalau dikenakan faedah, bertambahlah hutang kita. Tapi untuk soalan ini tak ada. So, bila tak ada, kita imbangkan dan angka pengimbang dia akan berada di sebelah kredit dan ini ialah belian. So kita dah dapat belian ni, kita patah balik tadi dekat akaun perdagangan kita. Tunai dah ada tadi. Belian tunai dah ada tadi 1,200. Tambah dengan belian kredit yang kita kira tadi. So jawapan dia letak kat sini. Okay. Kalau ada angkutan dan sebagainya, kita kena kira kolom ujung ni dululah. Macam sebelum ni kita buat juga akaun perdagangan. Tapi tak ada, so kat situ je. Duty atas belian tak ada, angkutan atas belian tak ada, upah atas belian tak ada. Kalau tak ada, terus letak kat tepi. Macam sebelum ni. Kalau ada, kita kena cari dulu lah scan soalan tu. Jumlahkan. Next, apa? Inventory awal dah ada, belian dah ada,
tolak inventory akhir. Sama lebih kurang macam akaun perdagangan untuk milikan tunggal yang kita dah belajar sebelum ni. So inventory akhir nak cari kat mana? Dekat maklumat akhir tahun lah, kat atas tu 1,700. Okay. Tolakkan, dapat jawapan. Ini tak ada apa-apa lagi. Kalau kita buat yang standard punya apur sebelum ni, ini akan jadi kos jualan, betul tak? Kos jualan kita letak kat tepi, terus tolakkan dengan jualan ni. Akan dapat untung kasar. Tapi untuk kelab ni, dia tak ada kasar, tak ada bersih. Jadi kita kena teruskan lagi dengan tambah kos-kos lain yang terlibat dengan perdagangan kedai dobi ni. So tips dia, kita kena cari belanja-belanja lain yang berkaitan dengan kedai dobi. Dengan cara kita cari perkataan kedai dobi yang ada. Apa yang kita jumpa? Yang tak ambil lagi lah. Upah. Upah tu kan? Upah kedai dobi. So kita nak ambil upah kedai dobi, kita tengok dulu dekat atas ada tak maklumat upah kedai dobi yang belum bayar ke apa ke? Tak ada kan? Kemudian dekat bawah kita scan juga, ada tak maklumat tambahan tentang upah kedai dobi ni? Kalau tak ada, terus masukkan upah kedai dobi. Kita kena, bila kita buat soalan macam ni, kita sentiasa check ada tak maklumat lain, ada tak maklumat lain. Check kat atas, kat bawah, kat atas, kat bawah tentang upah kedai dobi ni. Kalau tak ada, terus ambil lah. Yang pertama upah kedai dobi. Apa lagi? Scan soalan. Mana kita jumpa tentang kedai dobi ni? Ada tak? Ada tak? Tak ada dah. Tu. Sewa, maklumat sewa. tu lah. Sewa? Mana? Bukan Mana sewa? Sewa gelap bukan? Sewa kelab. Tak, yang ada tulis kedai dobi. Kadar bayar Tu kadar bayaran tu. Yang dia kata 60% daripada kadar bayaran adalah untuk kedai dobi. So kadar bayaran total dia berapa? 4,800 kan? So 4,800, 60%? 2,880. 2,880 ni yang akan jadi belanja kedai dobi. So yang 4,800 tadi awak kena potong dan tolak 2,880. Nanti masa nak buat seterusnya kita tak boleh ambil lagi 4,800. Clear? Kelas faham tak? Okey. Tak? Tak faham? Faham. Okey, faham. Okey, cantik. So, ada lagi tak yang lain? Ada tak lagi tentang kedai dobi? Tak ada dah. Tak ada dah, selesai. So, tambahkanlah dengan benda-benda lain. Baru dah dapat kos jualan. Baru dah dapat kos jualan. Dan kos jualan ni kita dah dapat. Kita tolaklah dengan hasil tadi. So kita akan dapatlah untung kedai dobi. 20350. Tambahkan tadi. Lepas dah tolak inventory akhir, tambah lagi kos-kos lain. Dapatlah untung kedai dobi. So untung ni nak buat apa? Hantarlah dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan tadi. Dekat akaun utama kita tu.
Boleh? So, patah balik fokus kita dekat penerimaan. Ingat tadi kita nak buat pendapatan dulu kan? Formula dia nak buat pendapatan dan belanjaan ni kita kena masukkan pendapatan dulu. Jadi kita fokus dekat semua penerimaan. So, penerimaan tadi yang pertama yuran dah selesai. Yuran pertandingan masak dah selesai, dah dapat untung dah. Kutipan hari pesta amal kita tengok dekat maklumat tambahan, dia kata ini untuk membina gelanggang futsal, jadi ini adalah khas. Jadi derma khas ni, untuk pembinaan khas ni dia aset. Dia akan masuk dekat PKK. Kemudian hasil kedai lobi, ada banyak benda, ada inventory kedai lobi. Kau belum bayar kedai lobi. Next yang tinggal kat situ ialah sewa kelab, hasil. Mungkin kelab ni menyewakan apa tu, sesuatu lah dekat ahli dia. Mungkin dia sewakan, ni kelab apa ni, tak tahu kelab Putra apa. So mungkin dia sewakan loker ke, dia sewakan gelanggang ke, kita pun tak tahulah. Okay. So sebelum kita nak ambil 4,000 tu, tengok dekat atas maklumat, ada tak maklumat lain tentang sewa ni? Mungkin yang belum terima ke, terlebih terima ke, ada tak? Tak ada kan? Kat atas tak ada. Dekat bawah ada tak? Ada tu dekat maklumat tambahan. Sewa kelab ialah 500 setiap bulan. Betul? So kalau 500 sebulan, setahun kita akan dapat berapa sebenarnya? 500 kali 20 bulan. 6,000 kan? So kita tak boleh rekod 4,000 lah. Kita kena rekod berapa? 6,000. 6,000. So 2,000 lagi tu apa? 6,000. So 2,000 lagi tu apa? Sewa belum terperoleh. Sewa belum 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 terperoleh. sewa belum terima. bayar. Belum Terima bayar. Sewa belum terima. Yelah penerimaan dia dah. So, Terima sewa, dia. so sewa belum terima nak letak kat mana nanti? Sewa belum terima nanti dekat PKK. PKK. So saya tunjuk jugalah sewa dia, akaun dia macam ni kita nak buat. So ini hasil sama macam Yunan tadi. First kali kita rekod berapa kita dah terima. Maklumat pertama, bank kita dah terima 4,000. Kemudian dia kata 500 sebulan, bermakna kita dah tahu dah berapa, kita tak tahulah berapa, sama juga macam tadi, bawah dia belum terima, bawah bank belum terima, akhir. Cross ke atas ni belum terima awal. Cross ke kredit ini belum terperoleh awal. Cross ke bawah ni lah belum terperoleh akhir. Tapi tak ada maklumat-maklumat tu. Kita cuma ada maklumat. Terus kita tahu berapa yang sepatutnya. 6,000 kita tahu. Ini jumlah yang sepatutnya kita rekod. So bila kita imbangkan, kita akan dapat 2,000 ni sebagai belum terima akhir. Dan dia akan jadi belum terima awal. Dan ini kita akan hantar ke PKK sebagai aset semasa. Clear? Okay, betul balik. So sewa kelab, kita masukkan yang sepatutnya 6,000. Boleh? So penerimaan dah settle. Satu part dah settle lah. Pendapatan dah settle. Sekarang tolak perbelanjaan. Bila tolak perbelanjaan, kita fokus kita sekarang dekat pembayaran je pula. Dekat duit keluar je. So dekat duit keluar, dekat soalan tu, yang ni lah. Ni semua kita fokus kat sini. Honorarium khusus. Jadi kita kena pasti dulu. Sama macam tadi, hanya yang bukan aset je. Yang aset takkan masuk kat sini. So kita check. Honorarium ni apa? Okay, honorarium ni ialah allowance yang kita bagi kepada lembaga pengarah kelab. Kita mungkin minta seorang yang berpengaruh jadi kita punya penasihat ataupun penaung kelab. So kita bagi dia honorarium. Kita bagi dia mungkin ahli lembaga, kita bagi dia macam allowance lah honorarium ni. So ini ialah belanja. Kursus motivasi. So ini pun bukan aset. Mungkin kita nak hantar ahli-ahli kelab kita pergi motivasi, kita bayarkan kursus kat dia. Belian tadi ambil kira. Dah selesai, dah potong dah pun. Majalah, ini belanja. Alatan sukan,
Alatan sukan bukan belanja, ini aset. So ini takkan masuk. Ini dekat PKK nanti. Okay. Belanja pertandingan masak tadi dah selesai dah tadi. Yuran pertandingan dengan tolak belanja dah dapat dah. Alat tulis, ni belanja. Ni pesta amal ni tadi. Sama dengan kutipan ni. Kita selesaikan nanti masuk kat PKK. Akaun belum bayar dah selesai tadi. Kadar bayaran. Ni belanja. Upah kedai dobi pun ni dah selesai dah. So yang aset, pendek cerita yang aset tak masuk. So kalau tak kenal aset, masalah. Sebab tu kena kenal tu. Aset, liability, belanja, hasil tu. Okay. So kita patah balik. So sekarang ni, second half. First half pendapatan dah selesai. Kita nak masuk perbelanjaan pula. Jumlahkan semua sekali hasil-hasil kita tadi. Yuran campur untung masak, campur untung kedai dobi, campur sewa kelab. Okay, so sekarang sambungan dia. Kejap 2 minit. Tambah. Tak apa. Okay, sambung. Record tak? Rekod. Oh. Tak tahulah tadi saya dah off, tak tahulah rekod lagi ke tak ni. Okay. Tak biasalah pakai Google Class, apa tu Meet ni. Tak apa, biasa-biasakanlah. Okay, so sekarang kita fokus dekat pembayaran. Kita tengok balik pembayaran. First kali honorarium. Ni masuk ke tak? Ni masuk lah. Kita nak masukkan ni tak? Masuk. Masuk. Okay. Sebelum kita nak masukkan, kita tengok dulu dekat atas. Ada tak maklumat lain tentang honorarium ni? Kat bawah dia, ada tak lagi maklumat tentang honorarium? Tak ada. Kalau tak ada, terus masukkan. Tulis dulu tolak perbelanjaan. Ikut formula pendapatan, tolak perbelanjaan. So, tolak perbelanjaan, senaraikan. Honorarium, Cikgu. terus masukkan. Yang ni kena buka akaun baru ke? Sambung? Tak, sambung. Okay. Kan saya tulis sambungan ni. Sekarang kita masih lagi dekat pendapatan dan perbelanjaan. Dalam satu kotak kat ni. Maksudnya macam memanjang lah. Yang memanjang lah. Ni bentuk penyata. Memanjang. Okay. Oh. Voice. Okay, next. Honorarium dah masuk. Kita tengok next ialah kursus motivasi. Masuk tak ni? Masuk. Okay, sebelum kita nak masukkan dia, kita tengok dekat atas ada tak maklumat tentang kursus motivasi. Maklumat lain mungkin belum bayar ke apa ke, ada tak? Tak ada. Dekat bawah ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, masuk terus. Dah masuk potong. Next. Belian tadi dah ambil kan, dah potong, tak payah tengok lagi dah. Next, majalah masuk ke tak masuk? Masuk. Mana? Okey, sebelum kita nak masukkan majalah tu, cari dekat atas ada tak maklumat lain tentang majalah? Ada. Ada, kat atas ada, kat bawah ada tak? Kat bawah tak ada. So kalau ada, kita kena buka dulu akaun majalah. Ada. Majalah belum bayar. Kita kena buka dulu akaun majalah, kat akaun majalah. So majalah ni ialah akaun belanja.
So belanja dia debit. Apa yang kita nak debitkan? Jumlah yang kita dah bayar, iaitu bank. So berapa kita dah bayar? 220. Betul? Betul. Okay, so dah masukkan tu potong. Okay. Kemudian kita kena cari maklumat lain, ada tak yang belum bayar atau prabayar? Belum Okay. bayar. Tips dia, bawah bank ni dia adalah belum tahun. Okay. Belum bayar akhir, cross ke atas ialah belum bayar awal. Dia cross ke atas. Kalau sini belum bayar awal, sini ialah prabayar awal. Cross debit kredit. Sini belum, ini prabayar awal, ini ialah prabayar akhir. Clear? Saya ulang balik. Bawah bank ialah belum bayar akhir, belum bayar awal, cross ke atas. Belum, sini belum bayar, prabayar ialah cross ke sebelah. Sini prabayar awal, akhir cross ke bawah. So maklumat yang ada dekat atas ialah maklumat belum bayar. Awal 50, akhir 140. So dah masukkan dulu maklumat ni, kita imbangkanlah macam biasa. Imbangkan mana yang besar letak kat bawah. Angka pengimbang dia ini ialah yang sepatutnya kita hantar ke pendapatan dan perbelanjaan. Tulis butir dia pendapatan dan perbelanjaan. Ini ialah akaun tambahan yang awak kena buat dekat layan akaun tambahan. Ya? Boleh? So 310 ni nak hantar ke mana? Ke pendapatan dan perbelanjaan kita tadi. Masukkanlah majalah tu 310. Boleh? Boleh. Alright. Next. Tengok balik dekat soalan tadi, kita fokus dekat pembayaran, majalah dah, alatan sukan. Alatan sukan masuk tak? So, Tak. Ya, ini aset. Aset tak masuk. Lepas tu, belanja pertandingan masak dah selesai tadi kan? Dah potong Dah. kan? Dah potong. Next, alat tulis. Alat tulis masuk tak? Tak. tak. Masuk lah. masuk. Ni kan belanja ni. Masuk. Ni bukan aset. Masuk. Okey, bila masuk, dia nak kena masukkan lah. Tapi kita check dulu ada tak maklumat lain tentang alat tulis ni dekat atas? Ada. Ada inventory alat tulis awal, inventory alat tulis akhir ni. So untuk alat tulis, senang je. Dia adalah baki awal, campur berapa banyak kita beli, tolak baki akhir. So berapa baki awal, ada tak baki awal? Tak ada. Ada. Berapa banyak kita beli? Tak ada. 130 Kosong. kan? Ya, baki awal tak ada. Lepas tu kita beli berapa banyak? 130. 130, tambah 130. Tolak baki akhir, berapa baki akhir? 80. 50. 50. So 50. 80 lah kita punya alat 50. tulis. Kalau nak buat account lah, kalau nak buat account macam ni. Kalau nak buat account dia, first kali kita masukkan berapa kita beli. Baki awal kita masukkan baki awal. Inventory alat tulis ialah aset. Baki awal dia mesti sebelah debit. Baki awal tak ada. Masukkan baki akhir. Baki akhir 50. Sebab tu kita imbangkan, dapatlah jumlah 80 tu yang kita akan hantar ke pendapatan dan perbelanjaan. Okay. So ini cara nak buat account dia. Cara formula dia yang senang untuk alat tulis ni. Baki awal tambah beli, tambah berapa kita beli baru, tolak baki akhir. Baki awal tambah berapa beli, tolak baki akhir. Baki awal tambah berapa beli, tolak baki akhir.
Dah masuk alat tulis. So next, tengok balik dekat ni, pembayaran. Bawah ni apa? Belanja pesta amal. Tadi kita cakap pesta amal Cikgu jadi ni ada Ego, start ego. kutipan, ada apa? Ini nanti kita nak tengok kan. Setakat mana? daripada awal cikgu tanam pasal belanja pesta amal. Okey. Pesta amal ni, kan pesta amal, dia kita kena selesaikan dengan kutipan hari pesta amal ni. Nampak? 30,000 dengan ada dua ni, satu kutipan, satu belanja. Tapi lebihan dia, berapa lebihan dia? Kita dapat kutip 30,700. 30,700 kita dapat kutip. Belanja untuk pesta amal ni ialah 2,500. Betul? Oh. So berapa lebih duit kita untuk pesta amal ni? Kita buat pesta, kita ada dapat kutipan 28,200. Tapi maklumat tambahan kata maklumat tambahan kata lebihan kutipan pesta amal akan digunakan untuk membina gelanggang futsal. Jadi ini gelanggang futsal ni aset. Okay. So dia tak akan masuk dekat pendapatan dan pelajaran. Tak ada kat sini. Okay. Itu masa buat PKK nanti. Awak tulis dulu kat tepi lebihan kutipan gelanggang berapa, tulis amount dia. 28,200. Lepas tu buat arrow PKK supaya tak lupa kat PKK tu. Okay. So account next, sambung Account belum bayar tadi dah selesai kan? Dah buat account kawalan, dah selesai, dah potong. Next, kadar bayaran. Kadar bayaran masuk tak? Masuk. Masuk. Okay. Masuk, kita check dulu kat atas. Ada tak maklumat tentang kadar bayaran? Tak ada kan? Ada. Kat atas ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Dekat bawah ada tak? Hmm, Ada tu 60%. Tapi kita dah selesaikan tadi kan? dah. Dah. So kita ambil je lah berapa. Yang tinggal 40% sajalah. Yang 60% dah hantar dekat, dah kira dekat, dah untuk pengiraan potong perdagangan tadi. So baki ni kita masukkan kat sini. Clear? Ya. So check balik. Ada lagi tak? Tak ada. Kedai Dobi dah selesai dah. Boleh? Boleh. Okey. So, perbelanjaan yang kita nampak dekat sini, ini ialah tersirat. Maksudnya kita nampak ada senarai dia. Tapi ada juga maklumat yang tersurat. Ini yang tersurat. Ini semua ni tersurat. Kita nampak dia ada dekat senarai pembayaran. Tapi ada benda yang tersirat. Iaitu yang pertama tadi yuran lapuk. Ingat tak masa kita buat akaun yuran tadi? Ha? Kan ada yuran lapuk. Cuba tengok akaun yuran tadi. Ada yuran lapuk kan? Ada. So yuran lapuk ni lah rugi. Kita tak dapat kutip. So dia juga ialah belanja. Masukkan dekat belanja sini. Ni kita ambil daripada akaun yuran. I can't mute. Okay, next maklumat tersirat yang kedua ialah tusut nilai. Tusut nilai alatan sukan. Kita ada aset kan, kita ada alatan sukan kan. Alatan sukan mesti ada susut nilai. Tapi soalan dia ada bagi tak berapa peratus susut nilai? Tak ada kan? Tak ada, tapi kita boleh kira susut nilai tu. Kita buka akaun alatan sukan. First kali kita masukkan berapa banyak alatan sukan yang kita beli.
Daripada bank 2,500 kan. Nampak kita beli alat sukan 2,500. Dekat pembayaran. Lepas tu baki awal. Baki awal alat sukan kita ialah 5,800. Kemudian dia ada baki akhir. Baki akhir 7,750. Kita masukkan semua maklumat yang kita jumpa tentang alatan sukan dekat soalan. Dan kita imbangkan. Dan perbezaan tu ialah susut nilai alatan sukan. Ataupun cara dia macam tadilah. Macam kita kira alatan alat tulis tadi. Baki awal, tambah beli, tolak baki akhir. Kita ada baki awal alatan sukan 5,800. Dalam masa yang sama, sepanjang tahun tu kita ada beli lagi 2,500 alatan sukan. Sepatutnya akhir tahun alatan sukan kita mestilah 8,300. Tapi di soalan akhir tahun dia kata alatan sukan kita 7,750. So kenapa kita sepatutnya 8,300 tapi tinggal 7,750? Sebab adanya penurunan nilai, susut nilai sebanyak 550. Dan susut nilai inilah yang kita akan kena hantar dekat perbelanjaan. Clear? Dah terputus ke? Tak ada lah. Tak. Oh, senyap aku ingat. Ingat malaikat lalu tadi. Senyap apa semua. Menghayati. Menghayati Okey. Clear tak tentang susut nilai ni? Faham. Ya. Alright. So, kita scan lagi daripada atas sekolah. Ada tak yang kita tak potong-potong lagi? Premis aset kan? Tak masuk sini. Lagi tak yang kita tak potong? Settle semua dah potong kan? Dah. Okay, so next ialah kita jumlahkanlah jumlah semua pembelanjaan kita. Pembelanjaan kita jumlahkan. Letak kat sebelah hasil jumlah dia. Kemudian kita tolakkanlah tadi jumlah pendapatan, tolakkanlah jumlah pembelanjaan kita. So kalau jawapan awak positif dekat bawah ni, ini ialah lebihan. Tambah ke? Apa yang tambah? Tolak. Kan formula dia tadi pendapatan tolak perbelanjaan. Berapa kita dapat, tolak berapa kita belanja. Kalau positif, jawapan dia lebihan. Kalau jawapan awak negatif, awak kurungkan, kita akan ada kurangan. Oh. So kena pegang formula ni. Ni formula dia. Pendapatan tolak perbelanjaan. Okay, boleh? Boleh. Alright. Saya tak bercadang nak sambung PKK. Saya nak awak dapatkan ini dulu. Pendapatan dan perbelanjaan ni. Okay. So, ini je akaun utama yang kita nak buat tadi. Saya nak ulang balik. Formula dia ialah pendapatan tolak perbelanjaan. Pendapatan ni kita fokus dekat semua penerimaan kita. Yang aset saja. Yang ada banyak item yang sama, kita kena selesaikan lah. Macam ni, yuran. Oh, ada banyak. Jadi kita kena selesaikan dulu. Kena buka akaun yuran. Okay, dah masuk semua. Kalau dia ada buat perniagaan, kena buka akaun perdagangan.
Kena buka akaun perdagangan. Buka perdagangan yang simple. Boleh? Ada soalan tak? Dan masukkan semua pendapatan yang ada, jumlahkan, dan kita kira pula perbelanjaan. Perbelanjaan ni kita fokus dekat semua pembayaran. So sebenarnya masa nak buat akaun pendapatan perbelanjaan ni, kita fokus dekat tempat ni lah. Terima dengan keluar. Terima ni untuk pendapatan, pembayaran ni untuk pendapatan, perbelanjaan. Terima untuk pendapatan, pembayaran untuk perbelanjaan. Yang aset-aset tak masuk, ya? Nanti share slide ni boleh? Boleh? Okay, thank you. Share kat mana Dia nak tanya. Saya share dekat dalam drive saya, boleh? Drive? Boleh. Nanti ambil kat drive. Nanti saya share dia punya link. Cikgu nak tanya. Yang tadi tu kan, yang sewa kelab tu memang kena buka akaun dia. Kenapa cikgu? Mana sewa kelab? Dekat hasil kan? Dekat hasil. Sini. Kan? Yang tu. Sebab apa? Kalau awak tengok dekat soalan, sekejap tengok dekat soalan, ni sewa kelab. Tapi dekat maklumat tambahan, dia ada cakap ni, sewa kelab ialah 500 setiap bulan. Tak perlu buka pun. Itu ialah penerangan saya je. Bila kita buat pendapatan dan perbelanjaan, ni, akaun ni, dia macam apur untuk setahun. So, dekat maklumat tambahan kata, sewa kelab ialah 500 setiap bulan. So, untuk setahun, 6,000. Jadi, kita tak boleh rekod 4,000 ni. Tak cukup. So, kita kena rekod dia 6,000 yang sepatutnya. So, ini penerangan saya. First kali kita rekod jumlah yang kita Alah. Cikgu ada lagi ke? Tak ada. Ya, saya nak tengah jawab soalan ni. Soalan dia ni. Kita andas. Okey. Ain. Okey, sewa tengok sewa. Sewa ni ialah hasil kita dapat. So, first kali kita rekod, berapa kita dapat? 4,000. Dan kita kena faham bahawa bank ialah belum terima akhir. Ini belum terima awal. Cross. Ini belum terpulih awal, ni belum terpulih akhir. Saya tunjuk lagi ni, walaupun dia tak ada maklumat tu. Jadi awak kena faham lah benda ni. Then, dia bagi kita maklumat yang sepatutnya. Yang sepatutnya kita terima, ni 6,000. Sebab 500 bulan kali 12 bulan. So, bila kita imbangkan, kita tahulah adanya belum terima akhir 2,000. Dan belum terima akhir ni, kita akan hantar dia ke PKK nanti. Tak buat pun tak apa, ini penerangan saya. Kenapa? Tak buat pun tak apa. Tak apa. Yang penting kita tahu kita tak boleh masuk 4,000, kita kena masuk 6,000. Okay. Faham. Cuma kalau belajar lain, pecah cikgu, pecah. Okay, nanti saya share. Tadi saya kata tu. Apa? Saya kata cuma apa tadi tu? Tak ada. Ini dia tak ada maklumat belum terima awal, belum terima akhir. Kadang-kadang ada soalan dibagi ni maklumat belum terima awal, belum terima akhir. Macam majalah tadi kan. Macam majalah ada belum bayar awal, ada belum bayar akhir. Jadi kita kena isilah maklumat-maklumat tu. Untuk sewa ni dia tak bagi maklumat lain, dia terus bagi maklumat yang sepatutnya. Faham? Macam majalah ni belanja, terbalik pula bank dia sebelah sini. Bawah dia ialah belum bayar akhir. Cross belum bayar awal.
Sini belum prabayar awal, sini prabayar akhir. So untuk soalan yang majalah ni dia tak bagi. Dia tak bagi ni pendapatan belanjaan. Dia bagi maklumat lain, prabayar lah, belum bayar lah. Kita kena kira ni. Yang sewa tadi dia dah bagi ni. Kita kena kira berapa yang belum bayar atau belum terima. Okay. Susah nak belajar dekat online ni. Susah. Tak dapat nak conteng kan dekat papan hitam kan. Tak dapat nak conteng lah. Betul. Tak apa. Nanti saya share. Mungkin kalau tadi ada rekod, saya akan share video dengan ni sekali lah. Nanti boleh ulang-ulang tengok lah. Kalau ada soalan boleh tanya saya lah. Okay. So nanti saya bagi sekali latihan dekat dalam Google Classroom. Latihan club. Ambil dekat situ dalam tu soalan-soalan. Soalan club, buat ni je. Buat yang kita dah belajar ni je. Buat ni je. Akaun pendapatan dan pembelanjaan yang kita dah bayar ni je. Belajar ni je. Yang ni je. Pendapatan ni. Ni sambungan dia. Ni pembelanjaan. PKK jangan buat dulu. Cuba buat. Boleh Alright. Boleh go. Okay. Terima kasih go. So apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Honorarium tu. Honorarium tu allowance yang kita bagi dekat pengarah. Hah? Allowance. Oh, allowance. Okay. Dia kelab dia ada pengarah. Kita nak bayar. Okay. Lagi aku rekod. Stop recording.